Rancangan ini dibawakan oleh Agrobank, peneraju perbankan Islam Pertanian Malaysia. Agenda Awani khas kali ini turun ke Sungai Sedeli, di muara Sungai Sedeli di Tanjung Sedeli ini. Kumpulan komuniti nelayan kini bangkit kerana mereka tidak lagi boleh mengharap cara lama. Pengurusan kewangan yang lebih cekap juga bukan saja membantu sara hidup keluarga, tapi juga merancang masa depan untuk komuniti nelayan yang jumlahnya lebih 700 orang di Tanjung Sedeli ini. Oleh itu, agenda Awani menelusuri kehidupan nelayan dan kebajikan mereka di sini melalui wujudnya agro agent di sini. Bagaimana kehidupan nelayan rutin harian tu macam mana di sini? Apabila kita dah kerja nelayan ni, kita nak berbagai-bagai lah. Okay. Yang pertamanya, kita tak boleh tumpu pada patah jaring. Contoh macam jaring Apollo, jaring buka kayu. Kita semua nak ada berbagai-bagai lah. Bubu, kita nak kena pandai memancing semua. Sebut kata nelayan, kita nak 100% 100% kita tahu nelayan bukan di kalangan orang yang miskin lah. Okay. Selalu kita ketahui nelayan ni dia kenal lah banyak minta bantuan daripada kerajaan. Contohnya kan, pada dia saya memalukan lah kita bangsa Melayu kan. Jadi kita kena ubah diri kita. Kerajaan tu memang saya tak nafikan lah, kerajaan banyak bantu nelayan. Saya tak nafikan perkara ni. Tapi kita kena ubah diri kita. Purata pendapatan bagaimana? Kerana saya ada diberitahu kawasan Tanjung Sedeli ni kalau ahli PNK tu dia mungkin campur dengan bulan yang tak keluar tu, kalau kita bahagi setahun, purata pendapatan sebulan tu hanya bang 800 je. Nelayan ni boleh dikatakan pendapatan boleh tahan jugalah. Okay. Kalau ikutkan kadang pendapatan jejak angka 1,000 sebulan, kadang lebih. Tapi kalau nak ditolak musim angin tu, saya tak berani nak kaji lagi. Okay. Pasal apa 5 bulan tu tak pergi laut tu. Okay. Aspek kewangan macam mana? Dulu mungkin kita ambil dapat pendapatan, tapi kalau kita pandai urus kewangan, kalau ada bank, sekarang pun dah ada ejen agro di sini macam mana? Memang banyak membantu nelayan lah. Satu daripadanya contoh saya ambil sebagai satu contoh lah. Realiti orang nelayan dalam sara hidup lah. Okay. Apabila kita pergi ke kota, masalah kalau kerajaan bagi 200 ataupun 300 sebulan, balik saya ingat mungkin dah RM20, RM30 tinggal. Okay. Kalau di Sedeli ni, ejen Agrobank dia akan close trade. Duit tu kita akan boleh simpan ekonomi kita. Secara tak langsung, memang seterus saya cakap, Agrobank tu memang yang terbaik lah pada saya lah. Boleh duit tu boleh kita agihkan, anak nak belajar pun kita tak ada masalah. Saya memang asal orang Sedeli. Macam kerja ni lah, nelayan lah. Kehidupan pun sekarang susah. Tak macam dulu. Kenapa? Sekarang ikan pun semakin pupus. Buat lagi buka tunda kan, apa semua. Kita orang buat mancing pun susah sekarang. Nak boleh dapat ikan macam balik dia dalam sampai 100 kilo, 200 kilo susah. Dulu memang lebih baik. Dulu boleh lah, kata orang balik setakat 2-3 ribu tu, 1 hari, 2 hari. Boleh lah kan, kalau time musim ikan ada kan, time musim ikan tak ada ni. Susah sikit lah. Kadang bulan 5, bulan 6 ni memang musim negara ni. Memang susah sikit ikan. Macam tadi baru dapat RM181. Tu ditolak minyak, air batu, barang makan kan. Lepas tu baru bagi lah. Bagi pun dalam atas 2 orang ke laut, bagi 3. Bot 1 kan, awak buat dengan tekong. Bagus lah. Okay, kalau ego pun ada buat kat sini, bagus. Kalau tidak, kita orang nelayan dapat pendapatan sikit nak simpan ke kota apa kan. Cita-cita tu memang ada lah, nak baik boleh bot apa kan. Tapi kita pun bincang dengan PN tengok macam mana, ataupun dia dengan agro, macam mana boleh kelulusan pendapatan pinjaman kita tu boleh tahap mana mampu dia keluarkan. RM50,000, RM100,000 bot bukan murah-murah sekarang nak repair, nak upah tukang, nak beli papan apa semua kan. Tak ada pun. Itu atas kelulusan dia. Kita pergi boleh bicara dengan satuan, dia akan bincang dengan agro macam mana, boleh tak lulus. Lepas tu kita nak tahu juga kos pembayaran kita bulan-bulan berapa. Kalau dengan pendapatan kita macam ni, kita boleh cakap kan, okey kak, saya boleh tak bayar banyak ni. Pendapatan saya bulan ni kurang kan.
Dengan cara macam ni bagus lah. Pendekatan Agrobank buat satu ejen yang dekat kampung ada bagus. Sebab apa? Kebanyakan orang kampung bukannya dia orang berkemampuan perlukan naik pengangkutan awam ataupun nak ke bandar jauh. Tapi dengan cara macam gini lagi bagus. Walaupun disimpan sehari RM10, tapi lama-lama dia akan jadi banyak. Sebelum ini, capaian terhadap liputan perkhidmatan kewangan itu kadang-kadang tidak sampai ataupun kurang sampai kepada mereka yang berada di barisan hadapan industri agro ataupun tani dan nelayan antara kumpulan yang paling penting untuk diliputi perkhidmatan ini kerana cabarannya juga semakin meningkat bagi hidup seorang nelayan. Kita nak tahu cerita yang lebih baik lagi. Tujuan salah satunya saya datang ke sini adalah agro agent yang paling aktif di Malaysia dikatakan berada di sini. Dan anda boleh lihat sendiri, saya bersama dengan pengerusi PNK dan mungkin boleh ceritakan macam mana boleh mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Agrobank bagi memwujudkan agro agent supaya tak payah nak pergi jauh ke bandar tapi semuanya boleh dibuat di sini. Kalau dulu nelayan kalau nak bayar bil apa semua sekali kena pergi ke Kota Tinggi dengan mungkin gunakan kos yang lebih kan. Jadi adanya agro ni orang kata kita hubungi agro macam mana cara kaedah ni untuk mengatasi masalah nelayan. Jadi agro ni bersipati dengan nelayan dan dia pun datang buka dia punya inilah punya ejen dia. Bukan sekadar nak bayar bil atau nak deposit wang masuk dalam akaun, tapi ia membuka pintu atau ruang kepada kerjasama pembiayaan kewangan. Kerana saya difahamkan antara tekanan utama kepada nelayan individu ataupun secara kelompok dan berkumpulan adalah kos itu. Kerana untuk mengendalikan kecairan tunai, mungkin boleh nak meningkatkan sara hidup tapi memerlukan biaya untuk tingkatkan kemudahan bot dan sebagainya. Memandangkan sekarang ni, nelayan sekarang ni dia orang kata, banyak orang kata nelayan-nelayan yang cuba nak berdikari dengan hidup sendiri. Jadi orang kata kalau kita compare dulu nelayan dulu, dia orang kata banyak bergantung harap kepada bot-bot menumpan dengan bot lain. Tapi sekarang nelayan sekarang dah mula dia nak proaktifkan ekonomi dia, dia gunakan bot, dia cuba cari satu sumber macam mana nak membantu untuk dia berdikari sendiri, contoh macam ada bot sendiri. Jadi kalau ada daripada agro ni dapat tengok pada agro banyak bagi bantuan lah kepada nelayan-nelayan sini lah. Dia juga pinjaman apa semua sekali untuk menaikkan taraf ekonomi nelayan ke sini. Purata sebulan pendapatan nelayan ni kalau dicampur dengan dia campur dengan sara hidup apa dengan sutikan lain daripada kerajaan lebih kurang dalam 1,000 lebih jugalah. 1,500 ke apa semua sekali. Purata pendapatan nelayan. Itu saya dah kira dah tolak dengan musim terpujuh semua sekali lah. Jadi apa perancangan PNK untuk minggu depan? Mungkin tak hanya berharap pada laut, ada harapan lain dan sebagainya. Perancangan PNK untuk nelayan cuma kita nak bawa nelayan ke bidang lain lah. Walaupun dia ke laut pun dia boleh pergi, ke darat pun dia boleh pergi. Itu dah perancangan pesantren nelayan. Antaranya macam antara contoh kita akan orang kata cuba orang kata buat projek ternakan ikan di darat sekali kita akan cari kita akan asuk pada nelayan macam mana bagi dia orang khusus sekali untuk menambahkan ekonomi dia, tidak semata-mata mengharap pada laut je lah. Ada banyak jurang yang perlu dilangkaui dan jurang pertama yang sudah pun dilangkaui dan dijambatankan di Sedeli adalah dengan wujudnya kemudahan untuk melakukan pembiayaan kewangan dan sebagainya. Dan kita terus saksikan agenda Wani kerana kita akan melihat lagi contoh-contoh dan kisah-kisah dari akar umbi tentang pertanian dan juga perniagaan. Josh, petani di Kampung Nagapas ni, boleh cerita sikit kehidupan sebagai petani usahawan muda ni, usahawan tani muda? Sebenarnya petani sebelum ini memang dia punya kehidupan dia memang jauh beza daripada sekarang lah. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain mengambil berat tentang petani dan juga hasil daripada padi ini. Jadi macam-macam bantuan termasuk dengan subsidi-subsidi seperti baja, racun semua ni. Jadi dia telah membolehkan keadaan petani sekarang ni sudah bertambah
bertambah majulah daripada sebelum ni. Petani muda tentunya nak bawa idea baru, inovasi, cara baru, hasil baru. Ya, saya sebagai petani yang muda ni, saya mengharapkan agar teknologi seperti penggunaan mesin ataupun yang moden dan satu sistem transformasi yang lebih lagi dibawa ke tempat ini yang saya boleh contohkan seperti yang berlaku yang sudah sekian lama berlaku di Semenanjung, terutama di Skencan lah. Bagaimana pendapat dengan sekarang sudah ada agro agent lagi di sini? Bagaimana? Itu satu kemudahan kepada kami semua petani ini di sini, sebab bukan saja kami dapat berurusan untuk pergi berurusan dengan mengambil baja ataupun racun dengan subsidi ini, tapi sekaligus dapat berurusan dengan Agrobank tentang bayaran bil dan juga pengeluaran ataupun penambahan uang. Saya nak terus bersama dengan Saudara Amin. Saudara Amin orang kuat pertanian ataupun agro di kawasan ini, di Papar. Di Kampung Nagapas ini sudah ada kehadiran agro agent, tapi sebelum saya bercakap tentang itu, saya nak minta Saudara Amin ceritakan tentang masyarakat tani di sini dulu dan sekarang ini. Okay. Terima kasih. Daerah Papar ni dalam sektor pertanian kita lebih banyak kawasan ini tertumpu kepada sawah padi. Salah satu sektor yang penting di negara kita lah, dia penyumbang kepada makanan, beras kita, mengurangkan import daripada sektor ini. Dan selain itu terdapatlah petani-petani ataupun petani kita yang menanam getah, komoditi-komoditi seperti sawit dan getah sawit dan sebagainya lah. Tapi untuk kawasan ini kita lebih banyak kepada sawah padi lah, seperti di Jelapang yang lain di Selangor ataupun Kedah. Cuma di sini kawasannya agak terhad, iaitu dalam lebih kurang 3,000 hektar saja dia daerah yang menanam padi. Macam mana keadaan sosioekonomi masyarakat tani di sini? Sebab sektor ini banyak dibantu oleh kerajaan. Jadi saya rasa pendapatan mereka agak baik. Dan ada yang satu wanita tu yang terbaru saya dengar telah mencapai ratusan ribu pendapatan dia seorang. Hasil padi saja. Agrobank menjadikan pertubuhan peladang kawasan ini sebagai tempat untuk meletakkan agro agent. Tapi bagaimana PPK juga? Sejak ada PPK mungkin apabila ahli itu maka senang nak digemblingkan. Agro agent ni dia bagi masyarakat di daerah ini ataupun di luar bandar yang jauh daripada Agrobank ada akses lah, memberi perkhidmatannya yang hampir seperti di kaunter. Itu tujuan saya rasa agro agent di sini, dan amat membantu kita lah. Maknanya sekarang petani sawah, orang kampung yang jauh daripada Agrobank di bandar, di Pekan, tak perlu datang ke bank. Memudahkan mereka menyimpan wang, memudahkan mereka mengambil wang dengan certain amount yang dipersetujui, boleh membeli banyak perkhidmatan yang lain lah, seperti top up, bayar bil elektrik dan sebagainya. Sambutan sejak ada di sini bagaimana? Alhamdulillah, saya amat berterima kasih bagi pihak rakan-rakan di Pertubuhan Peladang kerana Agro memilih kita sebagai antara ejen yang terawal untuk membuat benda ini. Jadi kolaborasi itu amat penting. Untuk menuju ke depan, sebelum kita simpulkan perbincangan ringkas ini, apa lagi yang diperlukan, kerana sekarang ini era barulah. Kerajaan pun meletakkan banyak fokus untuk berdikari dalam pembekalan makanan, untuk menyediakan nilai tambah
Jadi untuk kawasan Papar ini, bukan saja Kampung Lagapas, apa rasanya yang boleh dilipat gandakan usaha dan fokus untuk menuju ke depan? Naik skala besar, saya rasa kita kena berani. Petani-petani kena berani. Berani maksud saya pesawah yang melibatkan pertumbuhan peladang lah, saya bercakap pasal itu. Berani melabur dalam sektor sawah ini. Contohnya sawah padi. Teknologi ke... Dia sanggup melabur dari segi pembelian peralatan itu, teknologi moden, ataupun menambah input atau keperluan di dalam sawah, proses padi itu. Maksud saya sini, bila kita melabur lebih, maknanya hasil yang kita akan peroleh. Sekarang berapa produktiviti purata 1 hektar atau 1 hektar? Kalau di kawasan Papar ini saya lihat kebiasaannya agak rendah, iaitu tak sampai 2 tan seekar. Ini adalah saya lihat sendiri bila kita buat komersial. Pertumbuhan peladang sendiri membuat padi komersial berbanding dengan kita buat yang biasa punya. Apabila kita melabur, contohnya kita tambah input pertanian atau racun baja di dalam itu, kita sanggup keluarkan wang, hasilnya boleh sampai ke 3-4 tan. Berbanding dengan kita menggunakan baja subsidi ataupun yang sedia ada, secara tradisionalnya, dia ke bawah 2 tan. Pertanian adalah perniagaan, namun cabaran yang diberikan akan umbi begitu getir dan pelbagai sekali. Oleh itu saya berada di Nambawan, antara tempat yang begitu ke dalam geografi di Sabah ini. Maka saya bersama dengan saudara Marutin, beliau adalah pengerusi untuk AJK PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan Nambawan, dan mungkin sambil kita berjalan menuju ke kaunter agro agent yang baru diperkenalkan itu, saya nak bertanya mungkin sejarah kawasan ini. Ini kawasan Nambawan ini semua memang kuat dengan pertanian. Tapi mula-mula dulu bagaimana caranya? Ya, memang daerah Nambawan ini penduduk dia kebanyakan memang petani lah. Cuma pada zaman dahulu mereka sukar untuk mengkomersialkan hasil pertanian mereka karena pertama jalan perhubungan dan pasaran. Dan begitu juga dengan orang bilang ini bank-bank waktu itu belum ada di sini. Dan di sini juga tak payah nak simpan wang di Agrobank Keningau misalnya, boleh datang saja ke PPK, ibu pejabat di sini dan boleh lakukan. Begitu. Sebab kalau dulu petani-petani di sini atau penduduk lah keseluruhannya hanya dapat menyimpan uang mereka di Keningau melalui bank-bank yang ada di sana lah. Tetapi sekarang ini bila Agro sudah buka cawangan di daerah Nambawan, kebanyakan ataupun rata-rata penduduklah petani memilih untuk menyimpan uang ataupun pendapatan mereka di Agrobank. Saudara Marutin boleh ceritakan, ini antara contoh lah kita ada inovasi lah kita panggilkan. Dulu hanya PPK dan ada barangan pertanian, tapi kini juga jadi ejen bank dan sebagainya. Apa lagi yang perlu kita lakukan untuk kita bangunkan lagi pendapatan dan keadaan status ekonomi petani-petani di kawasan Nambawan ini? Ya, saya rasa dari segi kemudahan memang sudah bertambah lah. Contohnya di PPK Nambawan ini, selain daripada menjual input pertanian, sekarang ini dia ada satu perkhidmatan, dia menjadi ejen Agrobank. Jadi kebanyakan petani di sini khususnya ahli mudahlah untuk sama ada urusan penyimpanan keuangan ataupun pengeluaran mudah. Selain itu mereka juga mudah membayar bel lah, contohnya bel Astra. Dan dari segi peningkatan pertanian saya rasa pada masa ini memang semua jabatan-jabatan yang berkaitan sudah masuk ke kampung-kampung untuk menjelaskan visi
ataupun tujuan mereka masing-masing lah untuk memajukan pertanian di daerah ini. Contohnya pertumbuhan peladang. Bukan setiap, tapi di Nabawan ini sekarang ada mempunyai 23 unit. Di Pikir Nabawan mempunyai 23 unit di beberapa kampung. Jadi melalui dengan unit ini ahli diberi pendedahan lah untuk mengusahakan ataupun meneruskan pembangunan pertanian mereka. Contohnya penanaman kelapa sawit, getah dan sebagainya. Sekarang ada bagus sedikit lah, saya rasa. Sebab tuh tanah sudah saya tanam, yang lain saya tanam getah, 6 ekar, yang 4 ekar masih lagi di tempat kami ini. Kalau masuk kampung kami masih lagi jalan tidak bagus lah. Tapi kami terpaksa pergi simpan uang di agrobank Keningau. Sekarang? Kadang-kadang juga saya datang sini di agrobank sebab di Nabawan ini pun ada bank agro. Kalau saya pergi tamu, kadang-kadang saya simpan di bank di agrobank Nabawan. Dulu ya memang dulu susah. Kami dulu pertama macam modal kami kan melalui di Keningau saja. Jadi kami untuk yang bagian pembayaran begitu minyak kan kami melalui Keningau saja. Tapi memandangkan sekarang sudah macam oke, ada agrobank begitu kan. Jadi kami melalui agrobank sajalah untuk mau simpan uang. Jadi untuk mau bank in begitu, tidak payah lagi mau bawa-bawa duit begitu kan mau pergi Keningau. Ya. Kami menanam padi, selain dari padi ada juga tanam getah dan kelapa sawit lah. Hasilnya macam mana? Okey, boleh menyarankan. Boleh juga, tapi kadang-kadang kan ada musim juga kita dapat hasil yang lumayan. Kadang ada yang macam tidak mencukupi, tapi kami rajin juga menanam sayur-sayuran lain. Kalau ada sayur-sayur sama ada padi, tidak juga lah membebankan sangat. Kalau tiada agrobank ini membantu, mungkin kami tidak dapat menampung keperluan yang untuk membelanjakan anak-anak mau sekolah. Dr. Martin boleh bagi contoh spesifik di sini, kerana kalau saya sudah bertemu bual dengan beberapa petani, dulu katanya bermula memang begitu susah. Kampung Belia misalnya di Suk, baru dibersihkan semak samun, hutannya dan bermula. Di kawasan Nabawan ini, beberapa petani pada ketika dulu sukar mereka untuk mengeluarkan hasil pertanian mereka karena satu jalan raya dan juga pemasaran, dan begitu juga dengan agensi kerajaan waktu itu bukan tidak ada di Nabawan, tetapi hanya dia Jabatan Pertanian itu saja. Jadi Jabatan Pertanian waktu itu hanya mereka membantu dari segi subsidi, petani menanam, tetapi bila ada hasil pemasaran yang sukar waktu itu. Jadi maka pada masa itu terdapatlah rungutan di kalangan petani, dan mereka walaupun mereka golongan petani, sebenarnya golongan petani ini memang bukan kalau dia berusaha betul-betul memang bukan golongan miskin tegar, tetapi oleh karena waktu itu mereka susah memasarkan. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang ini saya tengok perkembangan tidak juga tanpa membangun, tetapi saya rasa sekarang dalam sederhana lah. Tetapi dalam masa yang sama ada sudah petani-petani yang sudah majulah setanding dengan petani-petani yang lain di daerah lain. Macam di Nabawan ini pun ada sudah yang membuka ladang dalam ratusan atau ribuan ekar, dan mereka sendiri sudah memperoleh kemajuan dengan boleh mendapat peralatan mereka sendiri dan itu juga ketenaran. Antara yang paling penting adalah bantuan modal, pinjaman dan sebagainya untuk meningkatkan. Selain daripada usaha mereka, memang bantuan suntikan modal ini, pinjaman ini memang penting bagi seseorang petani itulah untuk meningkatkan. Jadi PPK sini mau agrobank masuk lebih besar lagi? Sebagai pengurus di sini, saya rasa perlulah agrobank untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatannya di sini. Itu tadi kita mendengar sendiri bagaimana dengan inovasi untuk memastikan tidak ada
pengusaha dan juga petani, kerana pertanian itu juga sekarang industri dan perniagaan yang penting, maka perlunya aspek inovasi itu. Maka di number 1 ini, di PPK, bukan saja ada baja, ada peralatan pertanian, tetapi kini juga menjadi sumber untuk kehadiran perkhidmatan kewangan dengan agro agent. Teruskan bersama agenda Awani Khas dan kita terus mendengar sendiri suara akar umbi petani untuk membangunkan bukan saja diri dan keluarga, tapi juga masyarakat dan negara.